Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh dengar suara saya? Waalaikumsalam. Boleh, madam? Boleh, madam. Alright. Waalaikumsalam. Boleh. Okey. Sebelum kita mulakan kelas, kita buka dulu dengan surah Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Separuh baru join. Ramai ni masih lagi belum join. Saya malah nak seru dalam grup tu. Dah minggu yang ke-12 dah pun. Nak habis dah lecture kita ni ataupun PNP kita ni. Takkanlah nak tiap kali kelas nak kena seru-seru. Ya tak? So masuklah, dah tahu pukul 11 kelas Puan Fini UED 102. Menggunakan link yang sama. Kalau ada Iman dalam ni, tolong panggil lah kawan-kawan tu, ramai lagi yang tak join ni. Nak tunggu lama, kita kelas kita tak lama, so takut tak habis. Okay, so minggu ini adalah minggu yang ke-12. Okay, minggu depan minggu yang ke-13. Okay, and hopefully that kita boleh settlekan kita punya topik minggu hadapan. So that saya tak nak kacau you punya minggu study week. That supposedly boleh dilakukan kelas ataupun diadakan kelas ataupun test yang mana kita nak ganti yang minggu bencana banjir hari tu seminggu. Supposedly minggu study week you tu bolehlah siapa-siapa yang nak pensyarah yang nak ambil masa study week untuk habiskan syllabus, untuk habiskan test ke apa ke boleh. Tapi alhamdulillah lah untuk UED 102, insyaAllah minggu depan habislah syllabus kita. So we doesn't need to do extra class during your study week. Baguslah. Okay. Alright. So without wasting our time, kita nak terus kepada kita punya topik yang ke-7. Okay. Preparing for exam. Kena sikit lah, kena sangat lah, bukan sikit, sangat lah dengan you all punya your coming exam. You punya exam, ada berapa exam? Subjek apa yang ada exam, final exam? Math. Lagi? CTU. Lagi? Math dengan CTU je? Untuk final je kan, madam? Final yang ada exam. Tu je lah finalnya. Math dengan CTU. Okay. So cukup lah seminggu tu nak prepare 2 exam je pun, nak compare orang lain 5-6 exam. Okay, hopefully you are doing, you can utilize your time. So sekarang ni kita nak tengok macam mana kita nak prepare untuk exam CTU dan juga math ni. Mungkin berbeza mengikut math banyak pada pengiraan, CTU ni mungkin hafalan dan sebagainya. Tapi this is a general knowledge for you in order to preparing for exam. Okay, so macam mana kita gather information before the exam. Ni yang that you should know, that you should do. Sebelum exam, you kena dapatkan maklumat berkenaan dengan chapters ataupun lectures. Lecture mana? Lecture 1 ke 2, 3 ke ataupun 4, 5, 6 saja ke, hak belakang-belakang ke, depan-depan ke, hak tengah punya topik masuk juga ke. So kena ambil tahu supaya it won't wasting your time to study all the chapters. Mestilah kalau yang akhir ni, biasanya sistem di universiti, kalau dia ada exam pertama dan exam yang kedua, biasa exam pertama, contohlah dia ada 6 chapter, 1, 2, 3 exam yang pertama. Exam yang kedua 4, 5, 6. 4, 5, 6, 7 So dia cover separuh-separuh. Dia berbeza dengan sistem di universiti, di sekolah. Kalau sekolah pertengahan semester masuk 1 hingga 6. Exam final 1 hingga 12. Dia masuk balik hak pertama. Tak, universiti tak, dia separuh-separuh. Okay, how much question will be on the exam? Yang tu pun you kena ambil tahu. Let's say lah, manalah nak tahu tiba-tiba dalam guna Google Form ke, guna macam-macam platform lah, YouFuture ke, tiba-tiba soalan you dapat 45, orang lain dapat 50. So you rasa macam
Betul kot memang 45 pun? Sepatutnya tak. So you kena tahu. Sepatutnya sebelum exam tu pensyarah pun memang akan bagi tahulah berapa banyak soalan yang masuk dalam exam. So that macam you punya paper exam pun memang page depan tu dia akan bagi tahu. Okay, set soalan ini mengandungi 50 soalan. Jawab ke semua soalan. Itu arahan dia, ataupun dia kata set soalan ini mengandungi 5 soalan. Pilih 3 sahaja. Tu pun you kena ambil tahu. Saya waktu saya sekolah dulu pakai paper tu juga kan, ataupun waktu degree dulu pun, waktu matrik dulu pun ada pakai paper juga. Saya punya lecturer dan juga guru-guru selalu mention kena baca page depan tu. Rata-rata orang tak baca, terus jawab. Okay, baca dan highlight apa yang dia kata. Even though kita tahu dah, alamak kalau soalan geografi tu mestilah kena jawab semua soalan, tapi saya still lagi akan garis, betul, jawab semua soalan. Pilih 3 sahaja. So kita akan lebih berhati-hati. Okay, what type of question will be on it? Tu pun you kena ambil tahu. Contohlah dalam MGT hari tu Puan Sarina kata ada soalan true and false and multiple choices, MCQ, ABC. So you aware lah ada 2 jenis soalan saja, tak ada soalan structure, tak ada soalan essay. So you lebih fokus kepada macam mana nak jawab soalan true and false dan juga MCQ. Okay, and what are the point values of different parts of the exam? So setiap exam dia ada point value yang berbeza. So macam mana you nak, you pun kena tahu jugalah macam mana nak masukkan jawapan-jawapan. Okay, kalau contoh dalam fill in the blank. So kalau fill in the blank ni kadang-kadang walaupun jawapan tu dah pun ada, tapi you salah eja lah, huruf besar, huruf kecil salah lah. Saya banyak jumpa untuk saya conduct exam, exam quiz untuk diploma. Walaupun fill in the blank tu jawapan dah ada dah pun. Salin balik je. Bila salin pun salah eja. Huruf besar, huruf kecil pun salah. Okay. Seterusnya adalah level of question. Ni adalah contoh-contoh soalan, bukan type of soalan, tapi dia macam soalan tersebut peringkat mana. So kita ada knowledge level question, kita ada comprehension level question, application, analysis, synthesis and evaluation. Okay, so kita akan pergi go through one by one. Okay, knowledge level question ini adalah soalan-soalan yang memerlukan kita hafal, rote memory, penghafalan. Biasanya soalan yang memerlukan you hafal ini adalah soalan yang senang je, sebab you dah tahu dah, dia direct tanya kepada you. Kalau you hafal, you boleh jawab. Tak hafal, tak boleh jawab lah. Let's say lah dalam CTU kata rukun iman berapa, rukun Islam berapa. So benda tu you kena hafal. Kalau you tak hafal, totally you tak boleh jawab soalan knowledge level question. You tak ada knowledge pasal soalan tersebut. Okay, so to answer a knowledge level question, you need to recognize the information as it was written in the text or spoken in the lecture. So jawapan yang biasanya kepada soalan knowledge level ini, jawapannya dah ada dah dalam buku teks, dah ada dah dalam lecture note, dah pernah dah dibincangkan oleh lecturer di dalam kelas. Okay, so soalan level question, knowledge level question ini adalah soalan yang senang. Okay, tapi kalau you malah, you tak hafal pun, baca saja screening. Rebus-rebus minum air. So takkan dapatlah jawab soalan knowledge level question, even though dia dikategorikan sebagai easy. Okay, ni knowledge level question. Yang kedua, comprehension level question. Soalan kefahaman. Nak tahu you faham ke tak konsep ni. Nak tahu you faham tak nak guna formula ni. Comprehension level questions require you to understand the material well enough to be able to identify concept, issue, even when they are phrased
phrase differently from the way you read them or heard them in lecture. Biasa soalan yang sebegini, dia twist sikit je ayat dia. Kebanyakan soalan MGT hari tu, level question dia adalah comprehension, kefahaman. Sebab everything yang ada dalam soalan MGT itu adalah something yang saya dah jot down ataupun information itu ada dalam slide. Saya twist sikit ayat dia. Bila you baca slide, you dengar lecture dalam you dengar lecture, dengar ni lah kuliah Puan Salina, bila dia soalan dah terbalik sikit, you dah mula tak faham, nak cari jawapan pun dah terkiat-kiat dan sebagainya. So ini adalah soalan kefahaman lah. Okay, so bila you faham, baca faham, insyaAllah soalan kefahaman ni you boleh cater, you boleh jawab. Okay. Seterusnya adalah application level question. Aplikasi kita apply back. Macam math, macam science courses, dia guna kaedah ini. Okay. Application level question require you to apply the information you learn to a new situation. Contoh yang you belajar math tu bagi formula. Tapi dalam exam dia apply back how to use the formula. Formula memanglah you hafal. Kalau dulu dalam math dia akan bagi simple formula dalam kita punya paper, right? Tapi simple formula tu tak boleh just pick and use, tak boleh. Dia kena guna application. Kena contohlah log tu. Dia bagi formula log, tapi nak guna formula log nanti dia guna kaedah lain pula. Macam mana nak dapatkan sin, macam mana nak dapatkan entah lagi word ataupun term-term math sudah tak ingat dah. Okay, tu soalan aplikasi. Okay, dalam sains pun macam tu juga. Dia punya konsep, dia punya cerita macam mana proses fotosintesis berlaku. Ialah menggunakan ada pokok, ada air, ada cahaya matahari. Cukuplah dia punya syarat-syarat nak melakukan fotosintesis. Lepas tu dia twist pula. Dia twist apakah syarat yang bukan digunakan untuk fotosintesis. Bukan. Dia tulis not. So dia dah menggunakan kaedah aplikasi. Tapi you pun dah macam blur-blur dah bila dia tukar macam tu. Seterusnya adalah analysis level question. Okay, require you to break down a complex concept into its component part. Kita analyse. Biasanya soalan analyse ni adalah soalan berbentuk essay. Contoh dia bagilah satu case study. You baca case study tersebut di dalam sebuah syarikat, macam ni dia punya performance, macam ni dia punya marketing, macam ni dia punya operation. Lepas tu tiba-tiba dia tanya, let's say if this company lack of employee in marketing, what should they do? So you kena analyse dululah cerita daripada case study tersebut, barulah you dapat jawab soalan berapa banyak pekerja untuk marketing tu. Okay. Itu adalah analysis level question. Seterusnya adalah synthesis. Synthesis level question require you to bring information together into a single unit or whole. Bermaksud dalam soalan tu bukan kena guna satu formula saja. Dia sintesis, ada 2-3 melibatkan, kena darab, kena bahagi, kena tambah. Maksud sintesis. More than single unit. Many essays question involve synthesis. Dalam essay pun banyak menggunakan synthesis, but they can be used on multiple choices exam too. Dalam multiple ramai orang suka kepada MCQ ataupun ABCD question. Sebab apa? Tak erti kau boleh tiru lah orang tepi tu.
Nampak soalan 25 dia macam ke kanan sekali. D lah kot. Bubuh jawapan D. Okay. Kalau saya tak suka soalan MCQ ni. Sebab dia bila soalan MCQ dia seakan-akan jawapan A, B, C, D tu dia seakan-akan. Baca salah sikit je mulalah. Sebab tu dia sintesis dia, jawapan dia tu kalau kita tak baca betul-betul, mungkin ada dalam ayat itu ayat yang sama ke empat-empat tu ayat sama. Mungkin dia ada tukar not, related ke. So kita kena cater dulu jawapan tu, barulah kita boleh jawab soalan sintesis multiple choices exam. Okay. Okay, yang terakhir adalah evaluation level question. Kita evaluate. Okay, require you to make judgment. You kena judge, kena menilai value or worth of an idea. In most cases, analysis and synthesis are required to answer an evaluation level question. So tadi analysis dan juga synthesis biasanya dia menggunakan kaedah evaluate. Macam mana kita nak menilai apa yang perlu dimasukkan kepada jawapan. Kadang-kadang kita baca banyak dah. Dah hafal pelbagai subtopik semua okey dah, prepare okey dah. Tapi bila datang dia soalan tu yang ada level of evaluation ini kita dah tertukar ataupun kita rasa macam dua-dua pun sama, dua-dua pun kena masuk dah, mana satu ni. Kalau dalam bentuk essay gambar rajah ke apa, kalau yang ambil biology dulu kan ada macam-macam dia punya diagram. So diagram yang mana satu yang relate dengan soalan ni. Benda ni pernah terjadi kepada saya lah bila saya masa tu peringkat matriculation saya ambil biology. Benda tu dah hafal sebiji-sebiji dah tahu dah nak lukis sebiji-sebiji macam dalam buku. Tapi bila datang dia soalan tu saya confused. So saya macam mana satu diagram yang ni ke yang tu? Dah terfikir banyak kali kan. So bila saya menilai balik soalan ini saya rasa macam dua-dua pun related. Sudah. Okay, so bila dah lukis diagram pertama rasa macam tak confident buat diagram yang kedua. Hopefully diagram yang kedua tu lah yang betul. And at the end saya dapat A+ saja. Saya predict A lah. Mungkin kat situ lah kot saya punya evaluation level question kurang. Ataupun tak strong lah nak evaluate soalan tu. Okay. Alright. So, before you sit for exam, you must get motivated. Nak exam pun kena semangat. Kena bermotivasi. Kalau pergi exam dengan muka macam panda, lepas tu ngantuk tak ngantuk, mata pejam tak pejam, celik tak celik. And another one, kena pastikan bila exam hari menduduki exam itu, kita bagi tahu dekat kawan sebelah. Ataupun housemate, roommate. Kalau kat rumah bagi tahulah dekat mak ke, dekat kakak ke adik ke, bagi tahu esok ada exam pukul 8. Sebab ada kes yang di mana exam pukul 8 tapi dia tertidur lah. Dia tiba-tiba dia punya laptop hang lah. Bagi tahu dekat sesiapa-siapa lah as a reminder, dan juga dia pun boleh prepare lah, anything happen dia ada waktu tu untuk membantu. Okay, think about how you prepare for exam in high school. How hard did you work? Dekat high school setiap subjek ada exam kan? Dengan mathnya, kalau ada sejarah ada tak? Kalau saya dulu saya ambil 9. Math, sejarah, BM, BI, pendidikan Islam, biologi, fizik, kemis. 9 ni ada exam. So bayangkan kita punya hard work tu. Okay.
Macam tu lah juga even though dekat you ni, you ada 2 je tapi masih lagi kena berusaha lah. Tak work hard pun kena work smart. Okay, bahagi-bahagikan mana Math dengan CTU. Of course lah you akan study Math banyak sikit, Math susah lagi pada CTU. CTU amalan seharian kita, pendidikan Islam kan. So dia kalau nak hafal surah tu mungkin ada jugalah kot. Tak tahulah, saya tak pernah ambil CTU dekat UiTM ni. Macam mana konsep dia. Tapi you tahu you lemah yang mana, you prepare lebih sikit. Think about how you currently prepare for exam. Do you read over the materials? Of course lah kena baca. Ya Allah, tanya soalan apa ni. Nak sit for exam mesti dah kena baca all the materials. Bab mana yang masuk, hak tu lah you kena tumpukan. Kalau ada soalan latihan ke apa, buat. Masa saya buat jejak prestasi hari tu, saya tanya kenapa Math dapat markah rendah. Dia kata dia buat exercise, tapi bila dia start lah kat situ. Stop lah dekat situ. Nothing. Dia tak buat apa-apa dah. Buat soalan lain pula. Start juga buat soalan lain pula. So dia tak seek for information. Dia tak pergi dapatkan solution. Buat soalan saja pun tak boleh juga. Bila dah tak boleh nak buat, you biarkan. Tanya kawan-kawan, tanya lecturer ke, siapa-siapa je you rasa macam boleh bantu. Kalau orang tu boleh buat, kenapa kita tak boleh buat? Sebab Math ni penting. Kalau kita tak study, kalau kita fail, you tak boleh sambung. Even though lah lain tu dapat A, solid gedabak-gedabak. Math fail, tak boleh sambung diploma. Okay, study for college exam require more time, more effort and more active strategy. Nak sit for exam dekat EU ni lagi memerlukan time sebab peringkat kita dah tinggi daripada peringkat sekolah hari tu. Belajar pun benda yang tak sama level, ataupun kalau same ataupun belajar benda yang sama tetapi mungkin soalannya lebih susah lah. Takkan nak bagi level SPM, nak bagi level PMR punya soalan ni. Lain kan? So dia memerlukan lebih masa, lebih effort. Studying for college exam require a high level of motivation. Kalau dulu kat sekolah, pukul 7.30 tu memang dah sampai sekolah. Tapi sekarang ni online. Lain kaedahnya. So, motivation yang you perlukan juga adalah berlainan. How motivated are you? What's your motivation? Sekarang ni motivasi tu ada lagi ataupun dah masih babai dah? Dah rasa macam cepatlah habis, tak larat dah ni. Sabarlah, tak lama lagi. Struggle 2-3 minggu, 2-3-4 minggu tu habis dah. Tapi make sure bukanlah 2-3 minggu tu doing nothing. Kena usaha. Kena banyakkan bertanya. Benda basic yang saya bagi tahu ni semua orang pun akan buat. Semua orang pun dah tahu lah, tapi tak semua orang yang buat. Allah, susahnya lah rasa nak pergi bertanya dengan orang tu. Malu. Madam saya malu. Dia pandai kot. Dah sebab dia pandai lah. Kita ni tak pandai, kena tanya dia. Kalau tak tanya, apabila pun takkan tahu dan takkan boleh jawab soalan tersebut. So buang ego, terutamanya lelaki. Dan kelas ni nama lelaki ni. Buang ego-ego yang you rasa macam boleh meranakkan masa depan. Motivasi ni penting. Bukannya mula-mula masuk PPT hari tu je ni dah. Akhir ni pun kena motivasi juga. Most of ada subjek pun yang kena hantar akhir-akhirnya. Hujung-hujung SEM ni nak kena hantar assignment, buat presentation lah, apalah. So takkanlah motivasi pun you dah berkurang. Kalau berkurang,
Buat strategi baru. Jangan biarkan sahaja ianya berlalu. Okay. The 5-day study plan. Strategi dia. Okay. 5 hari yang you kena buat, increase your study time. Kalau dulu saya tanya dalam jejak prestasi Math, sehari buat berapa lama? Sejam, madam. Sejam kiranya tak cukup lah sebab awak buat sejam maka awak 7/25. So you kena increase your study time. Kalau dulu sejam, sekarang kena buat 3 jam lah kot. Sehari. Practice. Space your study. Ada ruang dan peluang untuk study. Divide the materials. Yang mana satu, bab mana yang masuk tu, bab mana yang dah cover, okey, tanda siap-siap. Bab mana yang belum cover, macam saya study dulu, saya suka buat macam nota kecil, bukanlah nota kecil, dia macam flow. Okay, hari ni nak cover topik yang mana. Bila dah cover, tick. So you akan tengok, okay, dah cover dah 2 chapter, tinggal 1 chapter je lagi. Kita divide the materials lah. Kalau CTU ada 4 chapter, kalau yang Maths ada 4 chapter yang masuk, hari ni chapter ni, besok chapter ni. Divide macam tu. Plan active study task pun sama. Self-test to monitor your learning. Tak ada soalan, you create lah soalan sendiri. Dekat internet berlambak-lambak soalan kalau nak cari. Nak dengan tak nak lah solution dia tu. Penyakit M. Semua orang ada penyakit M ni. Tu Mahathir kata penyakit M ni memang dekat sangat dengan orang Melayu. M. Okay. So adakah betul teori Mahathir tu? Kalau you memang malas, you orang Melayu, betul lah teori dia tu. Okay. Seterusnya, preparation strategies that will help you gather information and put it into a format that is easy to learn and remember. Okay. Membawa maksud yang sama juga, you kena collect information tentang exam tersebut. Okay, bab mana yang masuk tu lah. Okay, so format apa yang dia diguna pakai. Kalau dia kata essay, so you punya preparation berlainan lah. Kalau biasanya essay dia kena ada introduction, dia kena ada dia punya content, dia kena ada example. So tu pun kena praktis juga, bukan senang-senang nak tulis bahasa Inggeris ni. Berterabur habis. Adakah anda bersedia untuk menghadapi peperiksaan? Tanya diri sendiri. The rule of active preparation strategy. Okay, the first one kita kena identify the important information. Keluarkan habis information yang masa kita study, yang masa kita baca buku yang kita buat minggu lepas tu. Macam mana nak keluarkan nota, buat nota ringkas dan sebagainya. Keluarkan. Condense it. Condense ni dalam bahasa Melayu nak memekatkan ataupun kita kena cari more information. Kalau kita baca satu, kita dapatkan input daripada buku contoh kan, kita tak faham. Guna inisiatif lain, cari information lain, Google pun ada. Pun boleh as long as kita faham. Mungkin dalam buku ataupun dalam you punya slide tu bahasa dia tinggi sikit. Susah nak faham. So you Google lah macam-macam definition yang dia bagi. Organize it. Chapter 1. Heading dia macam mana? Apa? Subheading dia apa? Organize elok-elok. Ini dia punya content. Ini dia punya penerangan. Ni dia punya contoh. Ni dia punya flow. Organize elok-elok. Bila you organize, you senang untuk hafal insyaAllah. So another one, kena write it, tulis. Baca, nak baca dalam hati macam ni. The role of active preparation strategy. So ada 4, baca dalam hati. Tubat lahum tak ingat. So apa yang you kena buat? Kena tulis. Tulislah adik-adik, senang je dah kena tulis. Bukan yang tak pandai tulis. Tulisan hodoh ke, tulisan cantik ke, tak ada orang tengok pun as long as you faham.
So strategi menulis ini sangat practical dan sangat menjadi kepada saya. Okay. So saya pun rasa dia akan menjadi kepada orang lain juga. Bila kita tulis, dia macam akan hantar satu sensor tau bila kita menulis ni. Sebab kita tulis, kita nampak, kita sebut. Okay. Seterusnya, example pada active preparation strategy ni, kenapa kita panggil dia active preparation strategy? Sebab kita menghampiri exam tersebut. Tak boleh nak kata slow ke, kita kena bergerak aktif dah sekarang ni. Kena take note, prepare work card. Ni kalau rajin lah. Write question in the margin. Bila baca, boleh tulis soalan dekat tepi. Make question card, make or sign problem card, create study sheet, make self-test. Example kepada active preparation itu. Okay, so kalau you boleh buat salah satu pun dah sangat-sangat okay. Seterusnya, the rule of active review strategy. Apa yang kita kena buat untuk jadi aktif tadi tu, kena rehearse. Kalau orang tu ada presentation, live presentation pun kena rehearse. Kalau orang tu ada interview pun kena rehearse. Ini senang-senang nak keluar information kalau awak tak rehearse. Kalau dia dah stuck kat memory, macam mana you nak call back the memory? Kena rehearse lah. Kena extend masa study, extend dia punya soalan. Dulu jawab 2 soalan je sehari, sekarang jawablah 10. Kena faham soalan itu betul-betul. Ada orang bagi tahu kat saya, puan, saya tak boleh buat MGT ni sebab dia in English. Saya tak boleh jawab. Memerlukan masa. Sebab itulah kena prepare before masuk exam. Kena faham setiap word itu. So tak boleh nak lari. English ni daripada form 1, daripada tadika pun belajar dah. Tak boleh nak lari. So you yang kena perkasakan English itu. Kena yelah nak cakap, nak bercakap memang tak lah. Mungkin you boleh hadir ke kelas English ke, you ada dictionary ke, it's better. Rather than you guna Google Translate. Google Translate tu Indon, bukan bahasa Melayu Malaysia. Dia Indon. So kadang-kadang kita translate word, bukan sentence. Okay, bila you translate word by word, maksud dia dah lain. Sebab itulah waktu saya study dulu, waktu study dulu mana ada Google Translate tu, guna dictionary lah. Tapi keberkesanan guna dictionary ni lebih tinggi daripada guna Google Translate. Sebab you akan cari dia punya huruf tu satu-satu. Mula kena cari T dulu. Lepas tu kena cari E, cari X, cari T, text. Kalau you just type dekat Google Translate tu, effortnya kurang dan dia tak long lasting lah kot you akan ingat. Okay. Kena buat self-test, kena evaluate balik adakah betul cara you ni. Okay, self-test ni pun bukanlah penting, berkesan. Bila kita tengok, bila kita baca, kita boleh tanya balik soalan dan kita boleh jawab soalan itu without looking back buku kita tu, bermaksud kita memang dah mahir lah kepada benda itu, kepada subtopik itu. Okay, seterusnya example pada strategi kita tadi tu, kena recite your note using the heading as cues ataupun isyarat. So kena baca dia punya tajuk. Bila you baca tajuk, actually you akan dapat tahu apa isi dalam dia. Okay, recite word card, recite the answer to the question in the margin.
kalau ada soalan-soalan yang you tanya, means that you kena jawab selepas itu. Recite from problem card. Kalau ada buat problem card lah. Buat problem, take self test. Banyak kali suruh take self test ni. Take online test. Yang ni, apa ni? Kalau you rasa soalan-soalan yang pensyarah bagi tak cukup, carilah kat dalam internet. Banyak sangat soalan-soalan. Kalau you rasa tak cukup lah. Ataupun tapi jangan pula soalan yang pensyarah bagi tu dah lah jawab separuh. Lepas tu pergi cari pula kat internet. Solutionnya tak ada. Tapi you tambah lagi you punya soalan. Seterusnya adalah kita nak evaluate kita punya preparation tadi tu. Evaluate as you prepare. Evaluate after you complete your 5-day study plan tadi. Evaluate after the exam. Semua kena evaluate. Selalunya lepas exam barulah rasa macam tak study chapter tu tadi. Soalan ni ada aku buat hari tu tapi buat separuh je. Kenapalah aku tak pergi tanya. Itu dah peringkat evaluate after exam ni. Dah peringkat penyesalan pula kalau kita tak buat betul-betul. Bila saya tanya student hari tu, saya kata, so apa strategi awak ni nak bagi markah tinggi ni, nak bagi dapat lulus ni fail ni? Saya akan cuba study. Saya akan buat banyak-banyak latihan. Terus sebelum ni tak buat latihan ke? Buat. Bermaksud latihan awak tu salah. Bukan buat latihan tu yang menyebab bukan buat latihan yang awak akan dapat markah tinggi. Sedangkan awak buat latihan, awak dapat markah rendah. So buat latihan bukan strategi baru. Kena buat selain daripada latihan, iaitu bertanyalah. Tu bila saya tanya, ada tanya kawan? Tak ada. Tanya pensyarah? Adalah sikit-sikit. Itulah dia punya masalahnya. Bila dia nak cakap banyak kali pun cakap benda yang sama je sebenarnya. Bila tak faham tanya. Dalam Islam pun kata tak boleh berguru dengan buku. Tak boleh, kena ada orang yang mengajar. Nanti awak sesat jalan. Okay, dah habis dah. Habis dah silibus pada hari ini 7A. Nanti ada juga orang tanya saya, madam yang madam ajar hari tu topik apa ya? So dia menyebabkan saya ada a big question mark kat atas kepala saya ni. Udah buat apa dalam kelas aku hari tu? Takkanlah tajuk pun tak ingat, takkan tajuk pun tak tulis. Ni sah-sah lah tak tulis ni. Dengar sajalah ni. Allahu Akbar, sedih saya. Bukan senang ni nak ajar walaupun 17 slide sahaja ni saya prepare tau. Sebelum masuk ke kelas ni. Apa benda nak kena ajar hari ni ya? Topik apa ya? Preparing for exam. Kenalah dengan diorang ni nak exam dah ni ya. Tengok apa. Gather information before the exam. Okay. Right, ni benda yang sepatutnya mereka buat. Study balik. And even though pensyarah tu dah 10 tahun mengajar ataupun lama dah expert, tapi dia masih lagi memerlukan preparation untuk masuk ke kelas. Awak bayanglah dulu 10 tahun lepas tu dia physical class. Tiba-tiba dia kena buat online. Boleh masuk macam tu je ke? Mestilah tak. Ada orang dia ada dia takut ataupun dia tak confident untuk bercakap macam sekarang ni, macam saya bercakap ni kan, saya buka kamera kan, saya nampak gambar saya nampak macam mana saya punya pergerakan. Ada orang dia malu. So daripada nak switch pada fizikal kepada online ni pun take time pada pensyarah. Walaupun dah 10 tahun mengajar dah. Preparation kat sini nak cakap preparation tu penting. Prepare lah, janganlah redha, janganlah tadah menerima je nasib, tak apalah dapat berapa pun tak apalah.
Allah sedihnya kalau saya jadi pensyarah tu lah, saya sedih. Kalau saya tanya kalau saya tanya apa ni, kalau niat, apa target? Apa target untuk dapat markah MGT contohnya lah. Sebab saya ajar MGT, waktu saya selalu relate dengan MGT tu. Berapa target? B pun okey dah madam. Asal lulus je lah. Allah, so saya nak mengajar ni rasa macam nak mengajar ala kadar je. Biarlah lulus sudah lah. Tak ada semangat. Tak ada macam kalau orang kata bila dia jatuh, dia tak jatuh terduduk. Sebab dia punya target tinggi. Mungkinlah dia nak tersadung jika dapatlah A minus. Dia target A dapat A minus, okey lah. Ni kalau you target B tu, kau dapat E macam mana? So kena ada target. Bila you ada target, you know what to do. Bila you know what to do, dia akan memberi you motivasi and whatever exam ataupun assignment pun you ada preparation yang bagus. Okay? Boleh ke? Boleh ke nak exam ni? Boleh. Boleh. Boleh, madam. Boleh, Alhamdulillah. Buat elok-elok Mac tu. Buat elok-elok CTU tu. Ada masalah, refer lah kepada orang yang berkenaan. Ya Allah, saya tak tahulah kelas juga kelas mana. Tak tahulah apa ni. Tanya saya, madam, exam Mac bila ya? Saya tahu exam Mac tu bila. Tapi saya macam tersentak. Kenapa tanya saya? Kenapa tak tanya terus direct kepada pensyarah matematik tu? Dia ada masalah dengan pensyarah tersebut. So macam-macam lah yang bermain di fikiran saya ni. Sebab itulah saya katakan dia, saya bukan ajar math, saya ajar MGT. So kena tanya dengan saya ajar MGT dengan UED, tanyalah pada pensyarah yang berkenaan. Tapi saya tahu math tu exam ni pada 7 Haiban 2, tapi saya tak nak bagi tahu sebab awak tersalah channel. Tersalah. Bukanlah bermaksud saya jaga PPT dengan Puan Zarina. Everything refer pada saya dengan Puan Zarina. Tak munasabah lah. Okay. So janganlah buat perkara-perkara yang menyakitkan jantung. Okay. So sebelum kita akhiri, macam biasalah nanti hantar 7A. Okay. Apa ni? Saya kadang-kadang takut juga dengan kelas you all ni. Sebab ada yang advance kan. Bagus. Yang advance tu bagus. Sebab yang advance tu pun bagi saya kena bekerja dengan lebih efisien. Right after class dia kena post terus recording, kena letakkan terus folder ingatan untuk diri saya. Bagus. Saya puji orang macam ni. Sebelum kita akhiri kelas kita, saya nak check dululah attendance. Mana saya punya future. Laptop saya ni dia baru upgrade kepada Windows 11. So saya macam terkial sikit. Padahal apa ni dia upgrade ni, dia punya features dia. Tak tahulah benda lain. Sekejap ya. New feature, saya refresh sebentar. Ada seorang yang tak dapat hadir, tak sihat katanya, Alif Haikal. Abdullah Muhammad. Abdullah Muhammad. Mana mic? Nakib dah tak ada. Ain Syazwani. Ada madam. Okay. Alia Kistina. Ada madam. Irene Natasha. Ada madam. Farisha Diana. Ada madam. Fatin Zulaika. Ada madam. Intan Nur Akilah. Ada madam. Idina Akilah. Ada madam.
Izmi Syahirul Amri. Ada madam. Mahathir Muhammad. Ada madam. Nyom Mikael Tamlika. Ada madam. Muhammad Nabil Yusof. Nabil. Ada. Hazriman. Ada madam. Okey. Ammar Syafiq. Aiman Iskandar. Aiman Hakimi. Ada madam. Amir Riza. Ada madam. Amar Irfan. Saya madam. Isma. Mana Isma? Isma macam minggu lepas macam tak ada je. Mana minggu lepas punya calendar ni? Sekejap ya. Alah, buku lagi satu. Sekejap saya tak perhati, nak cari juga. Oh tak. Isma ada minggu lepas. Isma tak ada minggu ni ya. Farhan Syahidan ada. Firdaus. Ada madam. Haziq Kamaruddin. Ada madam. Haziq Muhammad Hatta. Ada madam. Iman. Saya madam. Kamal. Ada madam. Miftah Anwar. Miftah. Muhammad Nafis. Saya madam. Mursyid Idris. Saya madam. Okey. Nafis. Saya madam. Alia Huda. Ada madam. Elisha Nazira. Ada madam. Adlin. Adlin. Minggu lepas pun tak datang Adlin. Oh, mana mau Nur Ain Najwa. Ada madam. Ain Salsabila. Saya nampak tadi dia baru nak join. Saya baru nak admit lepas tu dah hilang. Ain Salsabila. Anis Batrisha. Ada madam. Nur Akilah. Ada madam. Nur Elisha Ashikin. Ada madam. Nur Fahirah Maisara. Saya madam. Nur Farah Safia. Ada madam. Nur Farini. Okey. Abdullah Muhammad. Isma. Miftah Anwar. Adlin Sofia. Ain Salsabila. Ain line dia problem. Line saya problem tadi baru dapat masuk sekarang. Okey, Ain Salsabila ada 1, 2, 3, 4. 4 yang tak ada. 3, 7, 4, 4, 1 cukup. 4 orang yang tak ada ya. Mana perginya ni? Ada tak Iman? Dia orang bagi tahu kenapa tak hadir. Tak ada madam. Tak ada Siaplah korang petang nanti. Kita nanti ada jejak prestasi kan? Madam malam. Malam. So saya minta maaf hari ni saya tak boleh join jejak prestasi. Esok baru boleh join. So terlepas lah dengan kelas korang ni. Tapi tak apalah, saya dah pun membebel pada kelas UED pada tengah hari ni. Okay. So apa yang Puan Zainal nak sampaikan nanti, so terimalah mungkin ada you punya prestasi semasa dan sebagainya. So get that information and you kena supposedly tahu situasi you sekarang ni lah. Okay, so apa yang nak kena buat, apa lagi assignment yang tak hantar, assessment yang tak dilaksanakan, mungkinlah ada yang tak hantar awal-awal itu, kena make sure you hantar. Hak yang bakal dihantar pun make sure yang berkualiti lah you hantar. Okay, so kena alert dengan every dates. Okay, you punya exam ke, lepas ni ada keluar result ke, SUFO, semua dah buat ke SUFO?
Dah, madam. Exit entrance survey belum kan? Entrance dah, exit survey dah. Belum. Belum. Kan? Sebaik. Alright, so kita jumpa lagi pada minggu hadapan pada waktu yang sama, link yang sama, pensyarah yang sama dan mestilah kena pelajar yang sama. Janganlah minggu depan ada so ada lagi nama yang terkeluar. Okay. Kalau ada apa-apa masalah regarding you punya assignment yang you bakal hantar ni, yang individual assignment yang you hantar tiap-tiap bulan, tiap-tiap minggu kepada saya tu, at the end nanti you kena compile semua tu. Hantar seketul pada saya. Saya suruh hantar week by week sebab saya tak nak you buat last minute. Okay, so nanti kita you akan compile, you hantar the full package lah kepada saya. Okey, kita tutup kelas kita dengan tasbih kifarah dan juga surah Wal-As. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak hadir ke kelas saya. Jaga diri baik-baik sampai ke akhirnya lah. Okey, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Terima kasih, madam. Thank you, madam. Welcome. Terima kasih, madam. Sama-sama.